الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma wa fahma ya kashifal mushkilat ikshif al hujub 'an hadhihi al ma'ani hatta nattali' 'ala khafiyyat hadhihi al masail. واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita pada saat ini untuk sama-sama hadir dalam taman-taman syurga, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama niat yang baik, niat yang ikhlas, sama-sama kita jaga adab-adab kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di dalam majlis ilmu insya-Allah. Semoga dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, pintu-pintu makrifah insya-Allah ya. Diharapkan sekalian yang hadir sihat wal afiat, sentiasa dimurahkan rezeki rohani dan jasmani insya-Allah. Baik, sambungan kitab kita muka surat berapa? 78. Rumi 78 Jawi muka surat apa? 31. Yang tak ada kitab muka surat apa? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang ke-21. Huraian sifat yang ke-21, iaitu sifat jawaz. Artinya erti jawaz, sifat yang harus, yakni sifat yang harus bagi Allah. Ini bukan sifat yang wajib bagi Allah, ini sifat yang harus bagi Allah. Kalau sifat yang wajib bermaksud sifat yang mesti ada pada zat Allah. Lawannya sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil adalah sifat yang tidak ada pada zat Allah selama-lamanya. Yang tak boleh diterima pada akal adanya pada zat Allah. Itu sifat mustahil. Jadi sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Secara ijmal tidak terhitung. Secara ijmal tidak terhitung. Jadi sifat yang wajib, sifat kesempurnaan Allah tidak terhitung banyaknya. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan lawan bagi sifat yang wajib, iaitu sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah pun tidak terhitung banyaknya. Ini maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat-sifat kekurangan. Itu beriman secara ijmal, secara ringkas, secara borong.
Adapun secara tafsirnya wajib kita tahu yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah sebanyak 20 yang wajib dan lawannya 20 yang mustahil. Dan satu sifat yang harus bagi Allah. Sifat ni harus bagi Allah tapi wajib kita tahu. Bukan harus tahu, wajib kita tahu. Cuma sifat ni sifat yang harus bagi Allah, yakni harus pada akal. Apa erti harus pada akal? Perkara yang akal kita boleh menerima ada dan tiada. Boleh menerima adanya dan boleh menerima tiada. Berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh. Kalau wajib mesti terima. Kalau yang mustahil mesti tidak terima. Adapun harus boleh terima, boleh tak terima. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Baik, kata musannif wajib pada syarak, wajib pada undang-undang Allah. Wajib pada syarak, wajib pada undang-undang Allah. Hukum syarak ada berapa? Ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Wajib bermaksud perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Tidak boleh seorang pun daripada mukallaf mengecualikan diri daripada melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi sebut wajib mesti kena buat. Tidak ada tolak ansur, tidak ada tawar menawar, kecuali orang yang ada keuzuran yang dimaafkan, itu lainlah. Oleh syarak, yang dimaafkan oleh syarak itu lain. Ada pun orang yang tidak ada apa-apa keuzuran, bila Allah Ta'ala perintahkan sesuatu itu sebagai perintah yang wajib, maka wajiblah kita membahagikan masa kita agar dapat menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya, ada masa mencari nafkah, ada masa menuntut ilmu. Kalau 24 jam sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan kita nak gunakan untuk cari nafkah je, tak boleh. Sebab apa? Melanggar batasan kewajipan yang lain. Tak boleh kita nak pilih satu je. Nak pilih cari nafkah saja sepanjang hidup kita, semayang tak mau, puasa tak mau, menuntut ilmu tak mau, tak boleh. Ada pun perkara yang sunat itu boleh kita nak pilih, nak buat ataupun nak tinggalkan. Ada pun yang wajib tak boleh ditinggalkan satu pun. Begitulah juga yang diharamkan oleh Allah. Segala yang diharamkan oleh Allah mesti kita kena tinggalkan, sama ada yang diharamkan pada zahir ataupun pada batin. Jadi jangan kita hanya menumpukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menumpukan menjaga zahir kita, membuat apa yang disuruh oleh Allah pada zahir, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah pada zahir, tetapi batin kita tidak taat kepada Allah. Jadi tak mau, kena dua-dua tu selari. Seperti mana patuhnya zahir pada Allah, begitulah juga batin, yakni hati kita pun sama. Apa yang Allah perintahkan, sifat-sifat yang Allah perintahkan mesti ada dalam hati kita. Mesti kita kena usahakan hadirkan sifat-sifat itu dalam hati. Kemudian apa pula sifat-sifat yang dilarang, yang dibenci oleh Allah daripada ada dalam hati kita, maka kita kena tinggalkan. Sebab sama hukumnya haram, sama. Dengki hukumnya haram. Takabbur hukumnya haram. Riak hukumnya haram. Maka kena tinggalkan. Apa yang Allah larang pada zahir dan pada batin kena tinggal. Makna kena taat zahir dan zahir dan batin. Jangan kita hanya tumpukan zahir saja tapi terlepas pandang pada batin. Ni yang ramai semayang, ramai yang mengaji, ramai yang mengajar tapi dengki, tak boleh tinggal. Jadi tak sepatutnya begitu. Ni kena usaha taat zahir dan batin. Baik, insya-Allah. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, yakni membenarkan di dalam hati, menyungguhkan, mengiyakan di dalam hatinya, serta jazam yang putus. Jangan berbolak-balik, jangan ternanti-nanti, jangan tertunggu-tunggu. Jadi syarat akidah ni satunya yakin. Apa yang kita yakini itu mestilah bertepatan seperti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kita yakini itu mestilah jazam yang putus. Kalau hari ini i'tiqad Allah sedia kala, selama-lamanya lah kita i'tiqad sedia kala, tidak ternanti-nanti, tidak tertunggu-tunggu untuk mengubah kepada akidah yang lain. Itu syarat akidah yang sah. Jadi mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh, mesti sungguh, harus
Mesti sungguh Allah Subhanahu wa taala itu harus memperbuatkan apa-apa mungkin. Harus bagi Allah. Maknanya bukan menjadi kewajipan, bukan menjadi kemestian pada Allah Ta'ala memperbuat apa-apa mungkin. Apa arti mungkin? Sesuatu yang harus ada dan harus tiada. Ataupun kita kata makhluk. Harus Allah Ta'ala nak menjadikan apa sahaja makhluk. Apa sahaja makhluk. Taat makhluk ke tidak? Ketaatan bukan. Kalau bukan makhluk apa? Taat makhluk, maksiat makhluk, iman makhluk, kufur makhluk. Selain daripada Allah, masih wallah, selain daripada Allah tu makhluk lah. Jadi sebab tu ada yang beriman, ada yang kufur. Harus bagi Allah. Bukan mesti Allah menjadikan semuanya beriman. Bukan mesti Allah Ta'ala ataupun mustahil Allah menjadikan semuanya kufur. Dah. Harus bagi Allah sihat, sakit, untung, rugi, jahil, berilmu. Itu semua makhluk Allah. Makhluk Allah. Jadi harus bagi Allah. Tak ada masalah pada Allah. Tak ada masalah pada Allah nak menjadikan apa-apa sahaja. Itulah Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Sebab tu wajib mengenal tu, wajib kenal Tuhan, wajib faham Tuhan. Jangan salah faham terhadap Allah. Mengucap dah betul dah, tapi salah faham pada Allah. Mengaku dah Allah Tuhan, tidak ada yang lain, tapi salah faham pada Allah. Contohnya apa? Yang dia faham Allah mesti memberi yang baik. Orang yang beriktikad Allah mesti bagi yang baik-baik, itu orang yang salah faham terhadap Allah. Itu bukan sifat Allah kalau mesti bagi benda baik. Harus bagi benda baik. Faham tidak ni? Jadi kalau kita dah tahu serta kita iktikadkan, maka jangan kita bersangka jahat ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena wajib kita sabar, tahan hati kita, nafsu kita yang marah dengan perkara-perkara yang tak dapat diingini, yang tak diingini oleh nafsu sampai pada diri kita. Sebab benda tu bukan wajib bagi Allah. Harus saja Allah bagi sakit, bukan wajib Allah bagi sihat. Harus Allah bagi sihat, harus Allah bagi sakit, bukan mesti Allah bagi sihat. Nampak tak? Jadi orang yang tak faham ni lah yang banyak merungut-rungut dengan perkara yang tak diingini bila sampai pada diri. Sebab apa? Mereka berpegang, mereka mempercayai Tuhan mesti layan dia dengan yang baik. Padahal salah. Harus. Siapa kita? Siapa kita yang kita ni yang memastikan pada Allah tu mesti layan kita bagi yang baik-baik, yang sedap-sedap, yang seronok-seronok? Siapa kita? Saya jawab. Dah lemah jangan dah jangan. Sungguhlah tu sebut kenal Tuhan tu. Patut tak kita nak membebel kalau Allah bagi benda tak seronok? Ya ke tak patut? Dah biasa bebel. Maknanya kita dah banyak buat benda yang tak apa. Sedar diri kita. Allah bagi benda tak seronok, ngongeng. Siapa yang terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita? Kita ke Allah? Dah kalau kata yakin Allah dia. Sangka baik dengan sabar menahan nafsu yang tak suka dengan apa tadi tu? Dengan benda-benda yang tak diinginkan sampai pada diri kita. Inilah pentingnya ilmu akidah ni. Bukan nak guna waktu mati. Sentiasa nak kena agar hamba tu tadi menjadi hamba yang sentiasa redha, bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Bukan senang, bukan mudah-mudah nak redha ni. Nak redha ni bukan senang. Kena kenal Tuhan dulu. Kena faham siapa tu Tuhan, apa hak Allah dan siapa kita.
bila tahu yang Tuhan ni dia bebas dalam nak mentadbir, apa sahaja dia boleh buat harus bagi diri dia. Jadi tidak ada hak untuk diri kita sebagai hamba nak membebel ataupun nak mengomel-ngomel ataupun nak mengkritik apa yang dah diatur oleh Allah dalam hidup kita. Sebab tu tertulis dalam rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Bacanya mudah, tapi ramai yang tak boleh terima qada qadar. Lebih-lebih lagi apabila diuji dengan benda yang kita tak mahu. Tak boleh terima takdir. Tak boleh terima takdir. Tak boleh terima pun kau nak lari mana? Dah kalau tak boleh terima, nak buat apa? Adakah Allah akan mengubah qada qadar dengan sebab kita tak seronok? Dah. Lagi menambahkan kebencian Allah pada diri kita. Orang yang tak suka dengan qada qadar Allah, Allah lagi benci pada dia. Sebab apa? Dia berasa lebih tahu daripada Allah. Jaga baik-baik hati kita. Jangan zahirnya taat. Ni tadi hatinya maksiat. Zahir taat dah, semayang, puasa, tutup aurat, mengaji Quran dan sebagainya, tapi hatinya banyak lagi melakukan maksiat. Itu di antara maksiat lah, bersangka jahat dengan Allah, itu maksiat. Tak redha. Jadi kena redha. Kau apa pun kena redha, sebab bukan kewajipan Allah nak memberi yang baik-baik untuk diri kita. Harus sahaja. Itulah Tuhan. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Tak ada kepentingan pun kita ni pada Allah. Dia istighna, dia tak berkehendak dan tak berhajat pun kepada makhluk. Kau tak suka, kau kena azab. Kau suka, kau dapat kasih sayang Allah. Kita tak suka, kita akan diazab oleh Allah. Kalau suka, kita diredai oleh Allah. Dah nak pilih yang mana? Jadi kena latih hati kita, didik hati kita, agar mengenal siapa itu Allah dan siapa diri kita, yang sentiasa duduk menumpang, berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah bagi ni pun tak terbalas kita, tak tersyukur kita. Bahkan kesenangan jauh lebih banyak daripada kesusahan yang Allah bagi. Menafas senang nak? Boleh bayar? Tak boleh. Itu baru menafas. Melihat lagi, mendengar lagi, makan minum dapat rasa lagi. Itu semua nikmat pertolongan Allah. Baru Allah uji dengan benda tak seronok sikit, kita dah seolah-olah macam Allah tak pernah buat baik dengan kita. Jadi harus sahaja, bukan wajib. Lepas ni kalau datang pada diri kita benda yang tak diingini oleh hawa nafsu, sabar. Makna menahan, kena tahan nafsu yang marah. Timbul kemarahan dalam hati kita ni kerana di antaranya datang kepada kita perkara yang tidak diingini. Adakah perkara itu datang bukan dengan kehendak Allah? Mustahil. Takkan ada satu pun perkara yang berlaku melainkan itulah yang telah dikehendaki oleh Allah. Bila Allah kehendak tu? Sebelum kewujudan kita lagi. Sebelum kewujudan kita lagi, sebelum adanya alam ni, sedia kala lagi Allah dah putuskan orang ni begini dan begitu. Nak menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa, maha bijak, maha mengetahui segala-galanya. Allah uji lah. Sebut pada mulut senang, redha pada beriman dengan qada dan qadar. Baik, uji sikit tengok. Bukan senang nak mengaku beriman ni dengan mengucap aku beriman, okey beriman. Tak. Allah akan uji dengan apa yang kita tuturkan. Nak tengok iman ke, beriman ke, munafik. Jadi nyata munafik bila apa? Bila datangnya ujian daripada Allah. Allah uji dengan hukum hakam dalam Quran. Nyata ramai yang munafik. Betul. Kalau tak uji dengan hukum hakam Allah, saya beriman dengan Allah. Saya yakin dengan Allah. Saya terima apa yang datang daripada Allah. Allah uji dengan hukum hakam yang mencabar kehendak hawa nafsu kita. Ramai yang dah komplain seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Makna dia tak percaya sepenuh-penuhnya perkara yang datang daripada Allah. Dia hanya terima separuh dan tak terima sebab barulah nyata rupa-rupanya munafik, kafir Munafik ni kafir sembunyi tuan-tuan.
Kalau tak bertaubat, matinya kekal dalam neraka selama-lama. Na'udzubillah. Cuma dia lepas atas dunia je. Sebab atas dunia tilik zahir lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hukum dunia muslim. Di sisi Allah dia kafir kafir sembunyi. Kafir sembunyi. Jadi kena faham akidah. Kena faham akidah. Islam lain, iman tu lah. Iman tu lain. Islam amalan zahir. Iman akidah yang betul terhadap Allah. Kalau sekadar sembahyang tapi akidahnya sesat, dia tetap kafir sisi Allah sekalipun tak pernah tinggal solat 5 waktu. Jadi hati-hati. Itulah pentingnya belajar ni, baru kita boleh faham. Kalau tidak kita rasa beriman dah ni. Sebab apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, okey beriman dah. Padahal dalam hati banyak dia mempertikaikan Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu wajib kenal Tuhan. Bukan sunat, bukan harus. Wajib kenal. Kalau tak kenal, boleh membawa kepada fitnah yang boleh menarik diri kita menjadi kafir di sisi Allah. Baik. Jadi mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu harus memperbuat apa-apa mungkin. Harus sahaja, tidak wajib bagi Allah. Dan harus meninggalkan akan dia. Maksud harus meninggalkan ni makna tak buat lah. Harus Allah buat, harus Allah tak buat. Allah nak ciptakan pun boleh, tak nak ciptakan pun boleh. Tak ada siapa boleh memaksa Allah supaya menjadikan sesuatu ataupun tidak. Itu hak Allah, hak sebagai Tuhan. Kita hamba ni kena terima sahaja, kena terima je. Apa dia bagi kena terima je lah. Dah hamba kan, dah ngaku hamba kan senang jadi hamba. Bukan masuk duit RM5 dalam sampul, lepas tu tulis kat luar tu hamba Allah, bukan macam tu. Masuk dalam sampul hamba Allah. Ingat senang nak jadi hamba Allah. Pangkat tinggi hamba Allah ni. Lebih tinggi daripada pangkat malaikat lagi. Hamba Allah ni. Kerana apa? Kerana dia nak melakukan, nak mendapat, menghasilkan taat tu kena lawan dunia, kena lawan nafsu, kena lawan syaitan, kena lawan makhluk, barulah hasil ketaatan. Malaikat dah memang taat Allah jadikan. Dah memang sifatnya taat. Dia tak ada hawa nafsu macam kita. Kita nak pergi mengaji ni macam-macam nak kena lawan. Lawan bini, lawan laki, lawan macam-macam. Baru sampai tempat ngaji. Sampai tempat ngaji pun dia sapunya celak kat mata kita, dah menguap. Tadi bukan main segar popek. Mula je baca kitab, sangat masing-masing. Jadi senang tak nak taat? Susah. Jadi ini semata-mata pertolongan anugerah daripada Allah. Sebab tu bila hamba tu boleh menghasilkan ketaatan yang betul, yang Allah terima, pangkatnya pada waktu tu lebih tinggi daripada para malaikat lagi. Subhanallah. Dan tidak wajib itu, harus meninggalkan akan dia. Tidak wajib perbuat mungkin, makna tidak mesti Allah menjadikan mungkin, dan tidak mustahil pula meninggalkan akan dia. Kalau Allah Ta'ala tak nak buat pun tidak mustahil. Dan dah tahu i'tiqad, pegang betul-betul lah hati. Itulah Allah. Itulah Allah yang kita syahadahkan tu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Tu Allah tu sifat dia. Dia tak wajib bagi. Bahkan dia harus sahaja memberi yang baik-baik. Dan dalil makna bukti yang menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia memperbuat mungkin, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan akan dia itu. Dalilnya, buktinya ialah kita fikir macam mana? Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan akan apa-apa mungkin, jawab jikalau. Jawab jikalau. Setiap jikalau ada jawab. Jadi jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya tentulah Allah Ta'ala itu wajib perbuat ataupun mustahil perbuat. Kan hukum akan ada 3 kan? Kan ke takkan? Kan ke takkan? Kan lah, orang tanya kan ke tidak, jawab kan. Bukan ya ke tidak. Kalau ya ke tidak, ya. Kan ke takkan?
Kan. Baru betul jawapan. Jadi hukum akal ada wajib, mustahil, harus. Tiba-tiba ada yang nak mengatakan Allah tidak wajib perbuat. Hukum akal ada 3. Wajib buat, mustahil buat, harus buat. Tiba-tiba dia kata Allah tak wajib, Allah Ta'ala mesti buat, contohnya. Ataupun apa tadi? Dalilnya jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat, wajib, mustahil, harus. Jadi kalau Allah tidak harus perbuat makhluk, hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib buat, harus buat, mustahil buat. Kalau Allah tidak harus buat, buang satu hukum. Dia kata Allah tak harus buat makhluk ni. Kalau tak harus, boleh jadi wajib buat ataupun mustahil. Betul tak? Cek fikir ni dalil akli ni. Mainlah kita fikir sekejap. Kalau 3 wajib, mustahil, harus. Kalau Allah tidak harus perbuat, maka tinggal 2 hukum. Sama ada Allah wajib perbuat makhluk ataupun mustahil. Okey. Mari kita kaji selidik satu persatu. Harus tak payah fikir dah sebab dah tolak tadi kan? Jadi jikalau Allah Ta'ala tidak harus berbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya tentulah wajib perbuat ataupun mustahil. Betul ke tidak? Siapa tak faham? Jatuh tangan siapa tak faham? Ramai yang tak faham. Ramai yang tak faham saya cakap apa. Maknanya, dan jika wajib perbuat mungkin. Okey, kita selesaikan satu masalah dulu. Apa yang nak dikatakan? Kalaulah Allah ni wajib perbuat mungkin, apa jadi? Masuk akal ke tak masuk akal? Mari kita selidik. Jadi, dan jika Allah tu wajib perbuat mungkin, apa maksud wajib? Mesti. Ingat tu, bila sebut wajib, mesti. Bila sebut wajib, perkara tu mesti sedia kala berlaku. Itu wajib. Wajib akli kan, sesuatu yang akal kita menghukumkan mesti sediakan. Kalau baru ada tu bukan wajib. Baru semalam ada tu bukan wajib, itu harus. Bila sebut wajib ni sedia kala dah ada dah benda tu. Itu kata wajib akli. Dan jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Kalau Allah wajib perbuat kita, mungkin tu masuklah kita ni makhluk. Kalau Allah wajib buat kita, nescaya kita ni qadim. Apa maksud qadim? Sedia kala juga. Maka tentulah mungkin ini jadi qadim, kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu, yakni mestilah qadim. Itu kaedah tu. Tiap-tiap tu. Itu kaedah tu. Tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu tentu sediakan. Tiba-tiba tadi kita kata Allah wajib perbuat makhluk, Allah wajib perbuat kita. Kalau begitu kita ni mestilah ada qadim, mestilah sedia kala. Dan iaitu ada mungkin itu sedia kala, mustahil. Tak boleh terima pada akal. Mustahil, tak masuk akal. Kenapa pula tak masuk akal mungkin ni qadim? Kerana mungkin ini baru ada. Sungguh? Siapa sini qadim? Jangan angkat tangan. Siapa sini dah ada sedia kala? Allah sedia kala, kita dah macam mana kita nak mendakwa Allah mesti buat? Kalau Allah mesti buat, makna sedia kala kita dah dijadikan oleh Allah. Dah kita baru makna akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima nak mengatakan Allah wajib memperbuat mungkin, tak boleh terima. Jadi hukum wajib buat mungkin tolak dah. Tak boleh pakai. Kita sendiri dah menyaksikan dengan mata kepala kita. Nampak tu? Mustahil kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua mata kita. Dua mata ni lah. Bukan dua mata kaki dua mata. Tahu mata kaki? Buku lali. Tu mata kaki, jangan perhati dengan mata kaki, tak nampak je kan. Mata dua kepala, mata di kepala. Jadi mata kita sendiri dah menyaksikan yang kita ni baharu, kita ni ada permulaan, asalnya kita tiada. Bagaimana kita nak mendakwa yang Allah wajib buat?
Jadi wajib buat, tak boleh pakai. Dan jika tinggal satu lagi, mustahil buat. Tengok boleh terima tak pada akal kita. Dan jika Allah tu mustahil perbuat mungkin. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak terima pada akal adanya sekali. Jadi kalau Allah tu dikatakan Allah mustahil perbuat makhluk, Allah mustahil perbuat mungkin, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia kala lagi, bahkan takkan ada selama-lamanya. Sedia kala pun tak ada, selama-lamanya tak boleh ada. Kalau Allah mustahil perbuat mungkin. Kerana tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada. Dan iaitu nak katakan Allah mustahil perbuat mungkin, hukumnya mustahil. Nak katakan Allah tu mustahil buat makhluk, hukumnya mustahil, tak boleh terima. Kerana apa? Mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Kerana mata kita sendiri dah menyaksikan adanya mungkin ataupun adanya makhluk. Macam mana kita nak kata Allah tak buat? Ni kita yang congok-angok ni. Kita yang congok-angok ni bukan mungkin. Yang congok-angok ni bukan makhluk ke? Dah. Macam mana nak mendakwa Allah tak buat? Allah mustahil buat. Jadi wajib Allah perbuat makhluk pun tak boleh pakai. Mustahil Allah buat makhluk pun tak boleh pakai. Maka yakinlah buat makhluk ni harus sahaja bagi Allah. Sebab tu ada makhluk yang dah dijadikan oleh Allah, ada makhluk yang belum lagi dijadikan oleh Allah, ada yang dah dibinasakan oleh Allah, dan ada yang masih kekal ada lagi. Itu menunjukkan harus sahaja bagi Allah. Makhluk ni ikutlah perasaan hati kita, rasa tu semua masuk dalam apa yang dijadikan oleh Allah. Bukan wajib bagi Allah rasa kita, bagi kita ni rasa seronok 24 jam. Dah harus sahaja. Sebab tu kadang-kadang hati kita seronok, kadang hati kita sedih, kadang hati kita begini dan begitu. Kadang kita sihat, kadang kita sakit, kadang untung, kadang rugi, kadang dapat apa yang kita nak, kadang tak dapat apa yang kita nak, kadang datang benda yang kita tak mau. Sebab harus bagi Allah, bukan wajib. Dipegang elok-elok. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Nak didik hati kita agar sentiasa mentauhidkan Allah dalam hati. Apa pun kembali kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Yang kita kata baik-baik itu sebab kita tilik dengan nafsu dan juga kebodohan kita, kejahilan kita. Itu yang kita kata bagus benda ni kalau aku dapat. Tilik dengan ilmu kita yang tak mengetahui segala-galanya, yang tak tahu benda akan datang. Bukan kata akan datang, yang sekarang ni pun banyak benda kita tak tahu. Banyak tak tahu. Tapi Allah tu mengetahui segala-galanya. Sebab tu wajib sangka baik dengan Allah. Allah tak akan bagi sesuatu yang tak baik. Semua yang Allah bagi itu baik. Tapi syaratnya hati kita kena baik, baru nampak yang Allah bagi itu baik-baik semuanya. Tapi kalau hati kita tak baik, yang Allah bagi baik pun nampak tak baik. Apatah lagi yang tak baik, lagi nampak tak baik. Jadi kena bersihkan hati kita. Kena kenal Tuhan, kena faham Tuhan. Kadang-kadang Allah tak bagi sesuatu yang kita nak tu sebab kita belum bersedia nak terima. Kalau Allah bagi, boleh merosakkan kita. Hati kita tak kuat nak terima benda tu lagi. Allah boleh je bagi, tapi yang mudaratnya nanti kita. Nak jadi alim, memanglah alim ni bagus. Baguslah alim, pandai, bijak. Tapi kalau seandainya hati kita belum boleh terima benda tu, kalau Allah bagi, merosakkan diri kita, jadi sombong. Nampak tak? Orang ngaji 15 tahun, 10 tahun baru faham, pandai. Kita
2 bulan alim dah. Boleh jadi timbul sombong. Hebat aku, ujub lagi. Oh, tak sangka ni dalam Melaka ni orang lain bukan main bebal lagi mengaji. 7-8 tahun mengaji taknya faham. Aku 2-3 bulan alim segala ilmu. Jadi sombong sebab hati tak sedia lagi nak terima benda tu. Memang baik benda tu, tapi kalau tak sampai waktu boleh merosakkan diri kita. Itu nama sifat isti'jal yang ada dalam hati kita. Tergopoh-gopoh nakkan sesuatu. Kadang sampai paksa Tuhan, cepatlah bagi. Allah boleh je bagi. Sebelum kita minta Allah boleh bagi, tapi binasa kita nanti. Minta sihat. Allah tak bagi sebab apa? Allah tahu kalau kita sihat, kita rajin mengumpat, Allah bagi sakit. Itu lebih menyelamatkan kita. Itu lebih menguntungkan kita. Menguntungkan akhirat kita daripada dia bagi sihat. Celik mata ngumpat dulu sarapan dia. Jadi maknanya sakit yang Allah bagi itu sebenarnya Allah sedang berbuat baik dengan kita, tapi kita tak kenal Tuhan, kita tak faham Tuhan. Jadi bersangka jahat dengan Allah, padahal Allah sedang buat baik pada kita. Nampak tak? Jadi bahaya tak kenal Allah ni. Bahaya tak kenal Tuhan. Allah buat baik, kita kata Allah buat tak baik pada diri kita. Nama pun rukun iman. Rukun iman tu, sebab tu ilmu tauhid ni dia bersangkut paut dengan rukun iman tu. Apa yang kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah ni semuanya nak menyempurnakan kefahaman kita tentang rukun-rukun iman tu. Yang kita belajar fiqh tu nak menyempurnakan rukun-rukun Islam. Tuan-tuan belajar fiqh tu, mandi wajib, ambil wudu, tutup aurat, apa semua tu, itu kena mengena dengan rukun Islam sana. Tauhid rukun iman. Tasawuf ihsan. Ihsan tu, ikhlas tu kan. Iman, Islam, jadi nak menyempurnakan ihsan kita dengan Allah, tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf dia tuju kepada hati kita. Apa sifat yang dibenci oleh Allah, apa sebab-sebabnya, bagaimana cara nak ubahnya, apa sifat yang dipuji oleh Allah. Itu dalam tasawuf. Sebab tu fiqh, tauhid, tasawuf ni ilmu fardu ain. Di rumah ngaji Melaka ni ada dah semua ilmu tu. Betul? Fiqh ada, tauhid ada, tasawuf ada, tajwid pun ada. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka rebutlah sementara ada. Sementara ada rumah ngaji Melaka, cawangan bukit beruang. Umur beruang ni. Amin ya rabbal alamin. Beruang jangan jadi beruang, sudah jadi beruang tak apa. Dan mustahil jika beruang, maka tentu mungkin. Baik. Kemudian kerana tiap-tiap yang wajib pada akal, kalau begitu tetaplah di hati kita. Kalau begitu makna selepas daripada kita tilik dengan dalil tadi, selepas kita kaji selidik dengan dalil tadi, dah timbang-timbang dengan kewarasan akal kita, kalau wajib berbuat mestilah kita ni sedia kala ada, kalau mustahil buat tak ada segala sesuatu. Kalau begitu tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin. Ingat tu mungkin tu apa saja, yang zahir yang batin tu semua masuk dalam mungkin. Dan meninggalkan daripada memperbuat mungkin. Jadi bukan wajib Allah bagi kita sesuatu, bahkan harus sahaja bagi Allah. Kalau Allah bagi tu kenalah syukur, kalau Allah tak bagi tu kenalah sabar. Maka bila dapat nikmat pun dia dikasihi oleh Allah sebab dia bersyukur. Bila dia sabar dengan bala yang dia terima pun Allah kasih juga pada dia. Jadi itu mukmin yang sempurna. Dalam apa jua hal keadaan sekalipun, nikmat ataupun bala, dia sentiasa mendapat kasih dan redha Allah. Tapi mukmin yang tak sempurna macam kita ni, bila dapat nikmat dibenci oleh Allah sebab tak bersyukur, salah guna nikmat. Allah bagi lidah, so cakap yang memanfaat bagi mendatangkan pahala, kita mengumpat dengan lidah kita. Itu nama kufur nikmat. Dapat nikmat Allah benci, Allah uji dengan bala, kita merungut, membebel, tak diterima pula, lagi-lagi menambah kebencian Allah.
Jadi tak ada tempat Allah sayang kita, kasih kita. Dapat nikmat kita tak bersyukur, dapat bala kita menyalahkan Allah. Jadi dua-dua tu mengundang kebencian Allah pada diri kita. Adapun mukmin yang sempurna, dapat nikmat dia dikasihi oleh Allah, dapat bala pun dia dikasihi oleh Allah. Dia sabar, dia redha, dia sangka baik dengan Allah. Sebab dia kenal Tuhan dia Tuhan yang sangat baik, yang sentiasa berbuat kebaikan yang tak pernah menzolimi siapa-siapa pun. Maha suci Allah daripada bersifat zalim. Maha suci Allah daripada meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, tidak kena pada waktunya. Itu mustahil bagi Allah. Jaga hati kita, sebab Allah tengok hati kita. Allah tahu keadaan dan kelakuan hati kita, sekalipun zahirnya nampak macam orang soleh-solehah dah. Tapi tetap kita tak boleh sorokkan maksiat, keburukan, kekejian, kekotoran yang ada dalam hati kita. Tak boleh nak sorok daripada pengetahuan Allah. Jadi dua-dua kena jaga. Usaha, jangan putus asa. Terus usaha dan terus berharap kepada Allah. Tidak mustahil kita menjadi hamba yang memiliki hati yang bersih. Tak mustahil. Harus bagi Allah kan. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, yakni qadar yang diwajibkan atas diri kita. Padahal yang diwajibkan bagi Allah tu banyak. Ni yang kata selesai ni yang fardu ain, yang tak dapat tidak, mesti setiap orang tahu. Jadi sampai sini selesai dah lah. Huraian yang bersangkut paut dengan Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, beres dah. Bila kita mengucap la ilaha illallah, inilah sampai setakat inilah di antara maksud yang tersirat di sebalik syahadah itu, la ilaha illallah. Apa yang kita dah belajar setakat ini yang bersangkut paut dengan Allah, itulah di antara sekelumit maksud yang tersirat di sebalik ucapan syahadah kita tu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah. Sebab tu kalau mana-mana orang meragui salah satu daripada 41 tu, dia meragui, bukan tolak, ragu. Faham tu? Kalau tolak ni tak percaya terus, ni dia ragu je. Dalam 41 akidah ni tadi, yang duduk di bawah la ilaha illallah ni, dia ragu satu je, maka rosaklah syahadah dia tu. Contoh dia meragui pengetahuan Allah. Kan ilmu tu salah satu akidah kan. Makna wajib kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang memiliki ilmu. Ilmu Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha mengetahui sedia kala segala-gala perkara. Takluk apa tadi cakap? Ta'alluq tanjizi qadim, bagi sifat ilmu telah lulus segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Tu ta'alluq ilmu Allah. Apa kita nak cakap, dia lupa dah. Beranjak. Ragu satu. Ragu satu. Terima kasih. Jadi dalam 20 tadi tu, 41 tadi tu, di antara akidah yang mesti ada dalam hati kita, iaitu wajib ikut Allah tu mengetahui segala-galanya. Sedia kali lagi, maha suci Allah daripada sifat jahil, lawan bagi ilmu, dan yang seumpama jahil juga turut mustahil bagi Allah. Tak tahu, tak faham, tak reti, tak tegang, tak nyata, ingat-ingat lupa, baru tahu. Itu semua yang sama waktu dengan jadi maha suci Allah. Tiba-tiba dia ragu tentang ilmu ni. Betul ke Allah tu tahu semua benda? Padahal yang lain dia terima. Di satu tu je dia ragui, maka rosaklah syahadah ni la ilaha illallah tadi, jadi terbatallah. Jadi kena jaga 41. Yang wajib mesti diiktikadkan, yang mustahil mesti ditolak, ataupun dia meragui salah satu daripada sifat mustahil Allah, iaitu mukhalafah. Contoh, mukhalafah ni tak serupa Allah dengan sesuatu, itu sifat mustahil bagi Allah. Tiba-tiba dia ragu, iya ke Tuhan tu tak serupa dengan sesuatu? Takkan tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Dia ragu satu tu je, maka rosaklah syahadahnya terhadap Allah. Jadi kena jaga 41. Sebab tu orang yang buat benda tu membatalkan syahadah dia.
Jangan ragu. Wajib terima semua tu. Wajib yakin semua, wajib menyungguhkan dalam hati. Semua tu 41 akidah yang bersangkut paut dengan Allah. Yang wajib jangan diragui, yang mustahil pun jangan diragui. Begitulah juga dengan yang harus. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul pula. Dah habis dah cerita tentang Allah, yang sekadar fardu ainnya selesai dituliskan, tapi fahamnya belum selesai lagi. Nanti ulang lagi insya-Allah. Dengan Rasul-Rasul pula. Jadi yang wajib ada tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsir. Jadi tidak memada dengan kita bersyahadah wa anna Muhammadar Rasulullah tanpa kita mengenal dan memahami ataupun meyakini sifat-sifat yang mesti ada pada Rasul. Kalau tak kenal Rasul nanti akan mempertikaikan Rasul. Kalau tak kenal Allah akan mempertikaikan Allah. Sebab tu wajib mengenal Allah dan wajib mengenal Rasul. Tak boleh nak mengenal Allah saja, Rasul kita tak nak ambil peduli. Tak boleh, kena kenal dua-dua, kena yakin dua-dua, kena terima dua-dua. Sebab Allah yang perintah supaya kita ni beriman dengan Rasul. Jadi apakah sifat yang mesti ada pada mereka-mereka yang diutus oleh Allah menjadi utusan Allah yang dipanggil Rasul? Apa sifat yang mesti ada pada mereka ni? Dan apa pula sifat-sifat yang mustahil, yang tak layak sekali-kali ada pada mereka sebagai seorang Rasul? Wajib kita kena tahu dan wajib kita membenarkan. Kalau kita tak kenal Rasul, kita tak faham Rasul, sifat-sifat Rasul, ini yang ada tempatnya kita mempertikaikan ataupun menolak apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, wajib kena kenal Rasul. Contohnya sifat benar Rasul, sifat yang wajib. Benar Rasul dalam segala hal. Perkataannya, perbuatannya, semuanya benar. Tidak ada yang salah satu pun. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul semuanya benar, hakikatnya daripada Allah. Apa yang disuruh oleh Rasul, hakikatnya itulah yang disuruh, diperintah oleh Allah. Ibadatnya begini, cara nak hidup atas dunianya begini, nak bermuamalah dengan manusia begini. Tapi ada segelintir manusia yang mengaku beriman dengan Rasul, dia hanya percaya, yakin, terima dengan Rasul ni apabila Rasul menyampaikan tentang urusan tentang ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ini betul, benar, jangan tokok tambah, jangan ubah-ubah. Sembahyang 5 waktu tak boleh ubah jadi 4 waktu, jangan pandai-pandai ubah. Rasul tu benar, Tapi bila Rasul menyampaikan hukum hakam yang lain, contohnya cara perniagaan, cara pemerintahan, dah mula padahal Rasul yang sama, Tuhan yang sama, Rasul yang sama, tapi nampak tak? Dia hanya membenarkan Rasul dalam bab ibadat saja. Dalam bab cara hidup mereka tak jaga. Makna mereka tidak beriman dengan Rasul. Dia tak beriman dengan Rasul. Apa maksud iman? Menerima semua, bukan menerima sebahagian. Sebab tu wajib terima, wajib iakan. Tak nak buat tu cerita lain. Jangan sampai mengatakan tak benar, tak betul. Kalau dah tak buat, lepas tu kata tak betul pula, jadi kafir nanti kadang. Kalau tak nak buat alasan malas ke, contohnya belum bersedia ke, itu nanti jawab dengan Tuhan. Tapi tak menjadikan kafir, sebab hatinya masih lagi membenarkan. Ini masalah dia dah tak nak buat, mengatakan pula benda tu tak benar. Itu yang salah. Itu yang menjadikan kafir, rosak iman dia terhadap Rasul. Dia tak solat, tapi dia membenarkan hukum solat. Cuma dia tak solat alasan ni malas lah, belum terbuka pintu hati lah, macam-macam lah. Itu dosa dia lah. Tapi tak sampai martabat kafir, sebab hatinya masih menerima dan membenarkan. Yang boleh jadi kafir ni bila tidak membenarkan, tak setuju. Kan iman tu maksud setuju hati dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu maksud iman. Sekalipun tak nak buat, tapi hatinya setuju dengan hukum tu. Tapi kalau tak nak buat serta hatinya tidak setuju, barulah jadi tidak beriman. Kalau tak buat tapi hati setuju, panggil maksiat.
Maksiat saja tak sampai kafir. Bukan sajalah maksiat tu, bukan saja-saja kan. Mana maksiat lah, dosa lah. Dia tak sembahyang dosa, tak puasa dosa, tak tutup aurat dosa. Tapi hati kalau tanya, benar sembahyang wajib. Saya tahu saya berdosa tak sembahyang. Saya tahu saya dedah aurat berdosa, minum arak ni berdosa, saya tahu. Maknanya dia beriman, hatinya masih setuju dengan hukum hakam Allah. Tapi kalau dia kata saya tak solat ni semua mengarut ni hukum-hukum ni, tak logik nak suruh macam ni begini dan begitu, dia tak percaya pun, tu yang jadi kafir. Na'udzubillah. Poligami. Poligami. Jaga. Kempen sikit. Minum sikit. Umpan jaga. Setuju. Alhamdulillah. Hati wajib setuju sekalipun nafsu tak suka. Bahaya kalau nafsu dia suka. Kena paksa kita nanti. Orang perempuan kalau dia suka poligami, dia akan cekik batang leher kita. Dia paksa tu lelaki ni, abang kena kahwin satu lagi. Kahwin, saya merajuk nanti. Pula dah macam tu. Jadi nafsu tak suka itu kebiasaan. Jangan sampai hati tidak membenarkan hukum tu. Ini hukum mengarut, dia cakap jadi kafir. Kalau dia tak setuju kerana nafsu tu tak ada masalah. Bukan kata bab poligami ni, bab semayang pun memang hati kita pun tak setuju dengan, maknanya nafsu kita memang tak seronok. Yang nama semayang, yang nama puasa, betul? Tapi beriman tak, yakin tak hukum tu daripada Allah? Yakin. Samalah macam tadi tu. Jangan dengan sebab nafsu kita sampai kita kata ini hukum Allah buat ni tak betul, ni hukum tak adil. Jangan. Jangan. Jadi nak melawan pun kena ada ilmu juga. Jangan sampai terikut kehendak nafsu sehingga hatinya tak setuju dengan hukum Allah. Tak setuju dek nafsu itu normal, tak menjadikan kafir. Yang jadi kafir ni tak setuju hati. Hati tak terima hukum tu. Hati menolak hukum tu. Hati mengatakan hukum tu tak benar, padahal tu hukum daripada Allah. Jaga-jaga. Bukan saya nak kata apa, nak sampaikan hukum. Sebab orang tak pandai, orang tak tahu, orang tak belajar. Dia dengan hati-hati ni tolak, ini hukum mengarut dia cakap. Bukankah hukum siapa yang dia cakap tu? Jadi jaga orang perempuan. Kalau setuju tu baguslah, ada harapan lah tu. Kata nak setuju pun salah pula lah. Taklah cakap je gitu-gitu. Jangan marah perempuan. Jangan marah. Tak ada orang mengaji kan? Mengaji ni makna fahamlah hukum hakam Allah no. Sabar banyak. banyak isteri banyak isteri yang kata suaminya jahat bila nak poligami. Tapi suami dia tak semayang, tak ada apa. Betul? Suami tak semayang baik. Padahal itulah jenayah besar dia dengan Allah Ta'ala. Okay, dah cukup lah, tak nak kempen banyak-banyak. Kemudian katanya Musannif, siapa nak tanya betul boleh PM tepi lah. Kemudian katanya Musannif lagi. Kemudian mana tadi? Lupa pula dah. Allahumma salli ala sayyidina. Yang wajib ada tiap-tiap mukallaf mengetahui. Nak cerita tentang hukum tadi. Jangan apa saja hukum yang datang daripada Allah, nafsu tak suka, itu kebiasaan. Jangan sampai hati tidak setuju dengan hukum tu. Tu tafsiran siapa tu guru dia kata iman ni setuju hati. Bukan maksud tahu tu beriman. Bukan sekadar mengetahui kira beriman. Tak, mengetahui tu lain, setuju hati. Kadang-kadang apa yang kita tahu tapi hatinya tak setuju. Iman ni mana? Apa yang diketahui, perkara yang datang daripada Allah dan Rasul, hatinya setuju, membenarkan. Itu makna iman. Kalau hatinya menolak, dia tahu dalam dalam Quran tu ada hukum sembahyang, ada hukum puasa, dia tahu hukum tu. Tiba-tiba tanya, adakah hati awak setuju dengan hukum solat 5 waktu, puasa ni, zakat? Dia kata hati tak setuju dengan benda ni. Baru panggil tidak beriman. Okey, kita dah sampaikan dah sampaikan tu. Jadi sampaikanlah pada yang lain-lain. Mudah-mudahan pakat-pakat dapat jaga akidah. Jangan dengan sebab benda yang tak disukai oleh nafsu, iman kita terbatal. Jangan.
Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsir. Makna dengan jalan huraian satu persatu. Jadi tak memada dengan syahadah wa anna Muhammadur Rasulullah tanpa belajar, tak boleh. Maka aku, katanya musannif, berkata, bermula sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu ada 4 sifat. Yang aku maksud tuan pengarang kitab, bukan saya. Yang aku akan huraikan dia. Dia nak huraikan. Makna ni segala sifat yang ada pada Rasul-Rasul lah. Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah, sama ada yang disebutkan nama-nama mereka dalam Quran ataupun tidak. Bukan Nabi kita Muhammad saja. Sekalian Rasul, sekalian Rasul, inilah sifat yang wajib ada pada mereka tu. Bukan Nabi kita Muhammad saja, yang lain tu tidak. Nabi kita je yang benar, Nabi lain ada bohong. Dah. Jadi sifat segala Rasul tu dan juga Nabi. Jadi huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul iaitu siddiq, artinya benar. Wajib kita mengetahui serta yakin yang Nabi itu, yang Rasul itu benar. Sifat benar itu sifat yang wajib, sifat yang mesti ada pada Rasul, bukan sifat yang harus. Kalau harus ni boleh benar, boleh bohong. Ni tak, wajib benar. Wajib benar, lawan bagi benar apa? Dusta lah. Jadi sifat dusta pada Rasul mustahil, tak boleh terima pada akal kita. Jadi wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Nampak tu? Mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu bersifat siddiq, artinya benar. Benar macam mana? Tidak bohong mereka itu, tidak dusta mereka itu pada perkataan. Apa sahaja yang dikatakan, apa sahaja yang diucapkan daripada mulut para Rasul, para Nabi, semuanya benar. Tak ada yang salah, tak ada yang karut, tak ada yang bohong. Satu huruf pun tak ada. Sungguh ke tidak ni? Bila dah kita yakin Rasul itu benar dalam segala perkataannya, maka wajiblah kita terima. Kalau kita tak terima, maknanya kita tidak membenarkan Rasul. Bila tak membenarkan Rasul, maknanya tidak membenarkan Allah. Dia akan berjangkit ke Tuhan. Dia kata aku tak setuju dengan Rasul, hakikatnya tak setuju dengan Allah lah tu. Sebab Rasul tak berkata melainkan wahyu daripada Allah. Tak setuju dengan Rasul makna tak setuju dengan Allah. Bangkang Rasul makna bangkang Allah. Dan pada perbuatan mereka itu, jadi apa sahaja yang diperbuat oleh Rasul-Rasul, Nabi-Nabi waktu mereka hidup, macam mana cara hidupnya, cara pergaulannya, cara pemerintahannya, cara pentadbirannya, semuanya benar. Semuanya benar. Tak ada yang salah yang diperbuat oleh Rasul. Tindak tanduk, tingkah laku, gerak geri, tak ada yang salah, semua benar. Jadi bila dah tahu benar, yakin benar, maka apa sahaja yang kita ketahui daripada Rasul, apa yang Rasul buat, apa yang Rasul laksanakan waktu hidupnya, wajiblah kita membenarkan perkara itu. Jangan kata tak betul, jangan kata salah pula dah. Waktu hidup Rasul SAW menegakkan hukum Allah. Itu di antara perbuatan Rasul. Zaman Rasul, waktu Rasul mentadbir mengikut hukum hakam Allah. Jadi benar tak? Benar. Jangan kata tak benar tak. Dikendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu Rasul berkata, apa saja yang mereka itu berkata daripada suruh. Kadang-kadang Nabi bercakap, tapi dalam perkataan Nabi itu Nabi menyuruh sesuatu. Dan kadang-kadang dalam perkataan Rasul bercakap tadi itu, bersabda itu, ada dalam bentuk tegahan. Rasul larang. Ada kala Rasul suruh, ada kala Rasul larang. Dan kadang-kadang menceritakan perkara-perkara yang gaib. Kadang-kadang Rasul menceritakan benda yang tak boleh dilihat oleh mata kepala kita. Tentang dosa, tentang pahala. Mana boleh tengok dosa pahala. Tapi Rasul cerita tentang dosa, tentang pahala. Tak pernah nampak pun yang namanya pahala. Berapa puluh tahun dah tuan-tuan hidup, siapa pernah berselisih bahu dengan pahala? Tak pernah berselisih pun. Tapi yang tuan-tuan buat tu kenapa?
Sanggup bangun tengah malam, sanggup dah kumpul duit banyak-banyak, keluar zakat. Kenapa sanggup buat tu? Sebab apa? Nampak pada hatinya, imannya. Dia beriman, dia yakin yang benda tu memang benar-benar ada. Itulah yang mendorong seseorang tu beribadat. Keyakinan dia terhadap perkara gaib tu. Pada akhirat tu sekalipun tak nampak di mata kepala, tapi nampak pada mata hati dia. Sebab tu dia terima, dia percaya. Sebab tu dia boleh buat. Kerana mengharapkan, bahkan dia yakin dengan perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang syurga, tentang pahala, tentang azab kubur, tentang soal jawab munkar nakir, hisab dan sebagainya, malaikat. Itu semua perkara gaib. Bahkan Allah sendiri pun gaib. Rasul sendiri pun gaib, nisbah kepada kita kan. Tak boleh nak tengok, tak pernah tengok, tak pernah jumpa pun. Tapi Masya Allah, Allah bagi keimanan seolah-olah macam pernah bertemu Rasulullah SAW. Itu hebatnya umat akhir zaman. Hebatnya umat akhir zaman. Umat Nabi Muhammad SAW tak pernah bertemu, berjumpa dengan Rasul, tapi pegangan kepercayaan dalam hati macam seolah-olah hidup sezaman dengan Rasul. Sebab tu mahal iman ni, tak boleh buat-buat. Anugerah Allah semata-mata. Bahkan ada yang hidup di zaman Rasul, tengok sendiri kelebihan, tengok sendiri mukjizat, hari-hari jumpa Rasul, tak percaya pun pada Rasul. Padahal tengok sendiri dah. Kalau betul Rasul, tunjukkan mana bukti Rasul, tunjukkan. Tunjuk mukjizat. Tak percaya. Menganjing lagi ada. Duk menganjing lagi ada, mengejek lagi ada, bukan yakin. Tapi kita ni tak pernah tengok pun, tak pernah jumpa pun, mimpi pun jauh sekali. Tapi itu pegangan dalam hati tu. Makna ini kata benda mahal yang Allah bagi. Jadi jagalah molek-molek. Jagalah baik-baik. Kita tak pernah minta pun dilahir sebagai orang yang beriman. Betul? Tak ada seorang pun yang kat sini pernah menadah tangan minta lahirkan sebagai seorang yang mukmin, tak pernah. Semata-mata dengan belas kasih sayang Allah saja pilih kita. Padahal harus bagi Allah nak melahirkan saya, nak menjadikan saya dan tuan-tuan ni jadi pengikut Firaun pun sungguh tak? Haruslah. Mujur Allah Ta'ala tak pilih kita jadi pengikut Firaun, jadi tukang sihir Firaun ke? Betapa mujurnya, supaya kita rasa betapa mujurnya. Ya Allah, nasib baik, maksudnya nasib baik aku ni tak dilahirkan di kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani. Betapa bertuahnya, supaya kita sayang nikmat iman ni. Nikmat iman ni kena sayang lah. Sebab apa? Tak boleh nak beli, tak boleh beli. Orang kaya pun tak boleh beli yang namanya iman. Semata-mata anugerah daripada Allah. Allah bagi percuma, bukan maksud murahan. Allah bagi percuma tu semata-mata belas kasih sayang Allah je pilih kita. Harus je Allah pilih kita. Tak wajib pun Allah lahirkan saya dan tuan-tuan ni di kalangan umat tak wajib. Harus sahaja bagi Allah. Harus sahaja bagi Allah. Maka hargailah, jagalah elok-elok, sayangilah baik-baik, pantaulah, jagalah. Jadi nak jaga iman ni dengan kefahaman ilmu. Hargai. Takut jadi rosak iman ni. Belajar. Semuanya makna apa yang Rasul cerita tentang perkara-perkara yang gaib dan apa-apa yang mereka itu perbuat, semuanya membetuli dengan diri perkara. Maksudnya mudah nak faham, apa saja yang Rasul cakap, yang Rasul suruh, yang Rasul larang, yang Rasul perbuat, semuanya bertepatan seperti mana yang dikehendaki, yang disuruh oleh Allah. Tak ada satu pun yang menyimpang, yang menyalahi dengan apa yang Allah perintah. Maka wajiblah kita, wajib syarak sini, wajib kita makna wajib pada syarak. Wajib sini makna wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Maka wajiblah kita tiap-tiap mukallaf mengaku, makna menyungguhkan, membenarkan, mengaku sungguh akan mereka itu pada dakwaan mereka itu jadi nabi dan jadi rasul. Jadi apabila mereka mendakwa, dia kata ana Rasulullah, aku ni utusan Allah, wajiblah kita mengiyakan. Wajiblah kita mengiyakan kerana mereka tidak kerana mereka tidak dusta. Dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu kepada kita, semuanya adalah hakikatnya daripada Allah. Dipanggil wahyu. Tidak dusta mereka itu sama sekali, walaupun dengan jalan seloroh sekalipun.
Maknanya sekalipun apa yang dikhabarkan oleh Rasul, diucapkan oleh Rasul tu dalam bentuk gurauan sekalipun dalam bentuk gurauan benar. Gurauan Rasul tu benar, tak ada pun mengarut bohong. Kita ni bergurau sampai bohong. Bergurau bohong. Rasul bergurau tapi benar. Tak ada satu pun yang salah. Dan dalil atas benar. Jadi bila kita dah yakin yang Rasul tu benar, wajiblah kita terima, wajiblah kita mengiyakan apa-apa saja yang disuruh, yang dilarang oleh Rasul, sekalipun perkara itu tak boleh nak difaham oleh akal fikiran kita. Itu namanya iman, semata-mata terima, semata-mata percaya. Jangan melawan, jangan mempertikaikan. Bila dah yakin Rasul tu benar, kenalah ikut. Kenalah ikut. Itulah bukti membenarkan, bukan membangkang. Membangkang tu tanda-tanda tidak membenarkan. Jadi kena benarkanlah. Kena benarkan apa yang Rasul suruh tu benar. Rasul suruh jalankan hukum hakam Allah atas dunia. Benar ke tidak? Benar. Dah tu nak ikut ke tidak? Kalau nak ditegakkan, nak sokong ke tidak? Sungguh ni cerita iman, bukan cerita parti tu kan. Biar cerdik sikit. Ini cerita pasal hukum hakam Allah. Semua beriman, semua orang beriman kena macam tu akidah. Makna aku tak rela, aku tak redha, aku tak suka, aku tak setuju, aku tak seronok melihat hukum hakam tak ditegakkan. Aku tak redha, aku tak suka. Aku nak ditegakkan hukum Allah atas muka bumi. Kena ada macam tu dalam hati. Sebagai tanda kita beriman dengan Allah dan Rasul. Tak kisahlah apa baju yang kita pakai. Ini iman, bukan cerita warna baju. Biru, merah, kuning, hijau, putih, semuanya nak dapat redha Allah, nak dapat redha Allah, nak selamat daripada azab Allah, nak selamat daripada mudarat dunia dan akhirat. Jadi wajib dalam hati setiap muslimin, mukminin kena ada harapan dalam hati, ada keinginan dalam hati, maknanya nak melihat tertegaknya hukum hakam Allah yang benar, dan kita tidak redha hukum hakam yang direka mengikut hawa nafsu yang banyak kezaliman. Macam tu. Takut nanti kita dipersoalkan oleh Allah. Allah tahu dalam hati kita memang tak peduli pun. Kalau tak ada hukum Allah lagi baik, kita cakap. Allah tahu tak dalam hati kita? Tahu mana kita nak lari. Allah tahu semayang ni, tapi dalam hati rupanya memang tak setuju pun ditegakkan hukum Allah. Malu dia semayang. Allah tengok semayang dah tahajud, rajin dah tahajud. Allah. Sujud Allah. Bukan main taat lah. Rupa hatinya tak setuju dengan Allah. Mana nak sogok, mana nak lari. Perbaiki. Dah kita manusia dah. Manusia ada kelemahan. Kadang-kadang dihasut oleh nafsu, oleh syaitan, oleh makhluk, terikut-ikut orang. Jadi kita dah belajar, ikut apa yang kita belajar. Yang benar, benar. Yang salah, yang salah. Jangan dengan sebab kita mengikut orang-orang yang tak faham agama, yang tak faham akidah, dan dalam hatinya penuh dengan kesenangan dunia, kemewahan dunia, kepentingan dunia, sampai kita yang belajar ni pun tergadai iman juga. Rugilah kita. Tak gunalah belajar kalau dalam hati pegangan sama macam orang yang membenci agama. Jadi hati-hati tuan-tuan. Belajar ni untuk kita. Belajar agama ni nak selamatkan diri kita, bukan nak selamatkan diri orang. Yang pertama sekali nak selamatkan diri kita, agar kita selamat daripada fitnah dunia dan akhirat. Tak tertegak itu bukan urusan kita. Tapi kita sebagai muslim maknanya jangan redha tidak ditegakkan hukum Allah. Kalau redha lawannya apa? Tidak tak redha. Tak redha lawannya redha. Jadi jangan redha tak tertegaknya. Tak tertegak tu jangan redha. Kena tak redha. Kalau kita tak nak termasuk dalam golongan orang yang setuju dalam hatinya agar tidak terlaksananya hukum Allah yang maha adil, jangan masuk dalam golongan tu. Allah tahu hati kita. Aku nak tengok hukum Allah, sebab hukum yang terbaik, hukum yang paling adil. Tak ada satu hukum pun yang setara, bahkan melebihi daripada hukum hakam Allah. Mesti macam tu dalam akidah kita. Baik, mana tempat berhenti? Kalau begitu tetaplah hati kita benar mereka itu, dan tidak dusta sekali-kali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
wa ilmuhu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan keberkatan majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga sekalian yang hadir yang mengikuti sentiasa dalam rahmat dan ridha Allah, dipanjangkan umur, diberi umur yang panjang oleh Allah, serta berkah, diberi menjadikan orang yang kaya raya, yang halal rezekinya, yang berkah rezekinya, menjadi pejuang-pejuang agama, pembantu-pembantu agama, yang dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, dijadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, dihidupkan hati kita yang mati, dicerahkan hati kita yang gelap, dilembutkan hati kita yang keras. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada kita dalam berusaha untuk memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sentiasa sabar bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, keturunan kita, anak cucu cicit ciak kita dijaga oleh Allah daripada terpedaya, terikut dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan agama, merosakkan akidah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah ada masa akan datang jumpa lagi lah. Hari Rabu akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-futuri wa thawadhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna. Allah